Okey. Salam sejahtera. Assalamualaikum semua. Okey. Hari ini adalah kita punya briefing secara online lah untuk langat utama. Last week kita dah pergi ke lokasi langat utama. Ada saya rasa ramai juga yang pergi hari tu, yang dah pergi ke langat utama. So langat utama ni terletak di mana? Kalau langat utama ni siapa yang tahu tanah rancangan belia? Dia masuk dekat tanah rancangan belia tu. Dia dekat tanah rancangan belia lah. Tanah rancangan belia Bukit Canggang. Dia dekat area situ. Okey, dan dia memang sangat berdekatan dengan KLIA lah. Okey. So nampak tak share? Nampak tak share? Saya share. Nampak Okey. Ini adalah ilustrasi langat utama lah. Ini ilustrasi ni memang kita dapat daripada developer. Okey, so sekarang ni hari ni adalah briefing berkenaan untuk projek Saman Langat Utama. Okey, apa yang saya akan cover untuk hari ini adalah project details, layout plan, location and amenities dengan package. Okey, untuk gambar-gambar nanti kita akan, sebab gambar memang tak ada lagi gambar. Okey, gambar dalam tak ada, yang semua ada gambar yang belum ada apa-apa lagi lah tanah kosong. Alright. Tapi apa pun tak apa, kita boleh teruskan saja. Okey. Ini adalah punya project details. Okey. Developer adalah iGrant ataupun okey, ataupun saya ada share yang lain punya ni. Okey. Ataupun ini. Daripada pembangunan Lega Suria Senyap Berhad. Pembangunan Lega Suria Senyap Berhad ni, ini dia adalah di bawah iGrant juga, anak syarikat iGrant. Yang ni yang board yang saya ambil dekat site lah. Iaitu cadangan pembangunan perumahan yang mengandungi 25 unit rumah teres, satu tingkat 20 kali 59.33. Itu je punya besar tanah. Okey, satu unit pencawat elektrik padat di atas PM. PM tu maksudnya lot tanah ni lah. Okey. Lot 6054, mungkin Tanjung 12, daerah Kuala Langat, Selangor, Darul Ehsan. Okey. So untuk Tertuan Pembangunan Lega Suria Senyap Berhad. So sebenarnya developer dia adalah Lega Suria Senyap Berhad, tapi dia adalah anak syarikat iGrant. Okey, anak syarikat iGrant. Okey, kalau tengok dekat sini, kita tahu kan yang ni belum ada APDL, tapi dia dah ada nombor kelulusan untuk rancangan. Maksudnya dia dah dapat kebenaran merancang. Okey, dia dah ada nombor kelulusan kebenaran merancang daripada pihak majlis. Dan nombor kelulusan pelan bangunan daripada pihak majlis. Maksudnya dia punya pelan apa semua dah approve, tunggu APDL sahaja. Okey, so kita boleh start menjual lah sekarang. Okey. Alright, so ini gambar yang dekat site tau. Ini memang gambar yang barulah. Okey. Yang kita tak kena developer belum start lagi. Okay. Tapi sebab ni rumah seteres setingkat, so memang tak ada masalah lah. Dia dalam masa setahun setengah dia akan siap. Okay, nama projek adalah Taman Langat Utama, land kategori residential. Siapa yang pernah masuk basic knowledge tahulah residential ya, kategori. Okay. Land type adalah bumi dan non bumi. Okey, maksudnya ini bukan Malay Reserve Land. Ni bumi boleh beli, non bumi pun boleh beli. So maksudnya kalau kata you ada customer yang non bumi ataupun customer yang daripada Sabah ke, daripada Sarawak ke, boleh beli rumah ni. Sebab dia open. Okey, memang dia open. Consider kita kata open lah, bumi boleh, non bumi pun boleh. Okey. And then tanah ni leasehold.
Okey, dan dia punya property type adalah single terrace. Okey, itu adalah dia punya project details. Okey, dan sambungan dia, projek yang utama property single terrace. Okey, total unit tadi yang kita tengok tadi adalah 25 unit. Dia ada 25 unit. Land area dia 20 kali 59.3. Okey, kalau ikutkan dia punya ukuran apa tadi, 33. 0.33 lah. 59.33. So, lebih kurang dalam 20 kali 60 lah. Kalau nak kata tanah dia lebih kurang macam Salak Cemara. Salak Cemara 20 kali 60 kan. So, dekat-dekat lah. Okay. Lepas tu build up area. Okay. Build up area ni dia menarik tau. Build up area dia tulis kat sini 20 kali 46.3. Okey, kenapa jadi 46.3? Kenapa 20 kali 46.3? Okey, sebab yang ni dia kira sampai dekat beam car porch. Nanti ada gambar drawing tu saya tunjuk dekat mana beam car porch tu. So dia anggap sampai beam car porch tu adalah build up area. Tapi sebenarnya kalau rumah dia sahaja lebih kecil lah, lebih kecil. Okey, so nanti kita akan ada ukuran yang untuk betul-betul rumah sahaja. So yang ni memang agak kecil lah. Alright. And then net price. Okay. Net price dia adalah 30,800 untuk bumi dan 315,900 untuk non bumi. Okay, itu dia punya net price. Sebab harga SMP dia sama. Tapi cuma dia punya harga net price saja yang berbeza untuk bumi dengan non bumi. So kalau kata ikutkan dekat sini, dia punya harga SPA dia 351,000. Okay, so net price untuk bumi non bumi adalah 10% less. Kalau untuk bumi dia adalah 14%. Okay, kalau ikutkan dekat sinilah dia lebih kurang 14%. Okay. So kalau kata nanti kita tengok kepada package. Sebab package dia package dia lain. Yang ini dia bukan, dia tak sama dengan package yang kebanyakan iCloud punya property. Alright. Okay. Okay. Ini dia punya layout plan. Okay. Macam saya kata tadi, layout plan dia punya besar dia 20 kali 59.33. Itu besar tanah. Okay. Besar tanah adalah yang warna merah ni. Kalau kata nampak. Ini adalah besar dia punya tanah. Okey, 20 kali 59.33. Okey, tapi dia punya build up. Build up tadi saya kata 20 kali 46.3. Sebab dia kira sampai beam car porch. Okey, beam car porch ni kat mana? Kat sini. Ini adalah car porch punya beam. Ni car porch punya beam. Kalau akan ikut rumah sampai sini saja. Ingat. Okey. Kalau ikutkan rumah sampai sini saja. Yang ni dia punya car porch beam. Yang ada 4 segi ni. Ini dia punya beam. Ini dia panggil beam. Ini macam tiang lah kan. Macam tiang lah lebih kurang. Okey. So kalau katakan rumah saja, besar rumah ni adalah yang ni sampai ke sini ya. Sampai ke sini. 36 kaki persegi. 36 kaki bukan kaki persegi. 36 persegi. 36 kaki. 36 kaki. Yang ni untuk rumah saja. Okey, dia sampai sini saja. So dekat belakang ni dia ada lebih kurang 3 kaki. Dekat belakang dia ada tanah sikit lah. Dia buat ada tanah sikit. Okey. So kalau ini sampai sini adalah 36. Okey. So dekat belakang dia ada letak rumah sikit. Ada letak tanah sikit dalam 3 kaki. Depan ni adalah 20 kaki. Depan ni memang wajib. Tapos memang wajib minimum 20 kaki. Okey, sebab itu adalah requirement daripada pihak majlis. Okey. So kalau ikutkan 20 campur 36 jadi 56. 56 tambah belakang ni 3 kaki ni 3.3. So jadi 59.3. Okey, jadi memang besar rumah je besar itu. Mungkin boleh tulis. Okey. Ataupun saya type dekat sini.
Carport. Okey, carport daripada sini ke sini. Okey, sampai sini. Ini carport, dia punya besar adalah 20 kaki. Okey. 20 kaki. Okey. Kemudian rumah ni ini sampai sini. $36 kaki. Nampak tulisan warna biru tapi nampak Okey. Ini tanah belakang ni, cinonit tanah belakang ni, yang dekat belakang ni 3 kaki. 3 kaki. Okey. Faham tak? So, 20 tambah 36, 56 tambah 3, 59. So, 59 dia 3.3 lah. 3.33. 3.33. Okey. So, dia jadi, betul lah. Dia jadi 59 kaki. 59.3 kaki. Alright. So, kena ingat Kena ingat. Sebab nanti saya takut dekat dalam flyer, bila flyer dah ada, 2 inci Oh, kalau kaki je 0.1 tak apalah, you all faham. 2 inci fill out lah. Ini bukan inci kaki. Feet. Foot. Feet. Okay. Saya nak ni balik. Apa? Saya nak clearkan balik lah. Macam mana Okay, saya buat balik semula lah. Okay, 20 kaki. 20 kaki. Lepas tu 36. Salah juga. Belah belakang. Belah belakang 3.33. Sorry lah, yang depan tu salah. 3.33. Okay. So, inilah dia punya keluasan. Okay, keluasan. Antara ni ke sini adalah 20 kaki lah. 20 kaki tu normal lah. Alright. So, kalau boleh salin lah. Okay. Kalau kata you ada kertas catatan ke, ada buku ke, is better. Sebab benda ni kena ingat. Nanti kan, benda ni saya dah bagi tahu. Nanti kan, bila buyer tanya, at least you dah tahu macam mana nak jawab. You tahu dah berapa besar rumah ni, berapa kaki, apa-apa semua you dah tahu. Okay. So nanti tak adalah macam nampak tak confident. Bila buyer tanya kan, rumah ni berapa kaki persegi rumah ni. Nanti fikir 20 kali 46 ke 20 kali 36. Kan. Nanti nanti buyer pun jadi tak confident. So saya dah tulis tu tadi, harap salin Okay. So ini adalah layout plan. Okay. Rumah ni, okay. Okay, rumah ni dia ada 3 bilik. 3 bilik, 2 bilik air. Okay. So dia punya layout dia lebih kurang sama seperti yang lain-lain punya developer punya lain-lain punya developer punya property lah. Dia sini living, sini master bedroom, tapi dia size dia jadi kecil. Dekat dalam master bedroom dekat sini ada bathroom kan? Ada bathroom kat sini. Lepas tu dia ada dua bedroom, dekat belakang ada satu, ada lagi 2. Okey, dia ada 3 bedroom dan toilet dia dekat sini. So saya dapat rasa bilik yang ketiga ni agak kecil lah, dan bilik ketiga dia adalah berbentuk L shape. Okey, bilik ketiga dia berbentuk L shape. Alright, so dia punya kitchen dan dia ada sedikit ruang dekat belakang. So kalau kita nak buat wet kitchen boleh kot. Kan? Alright.
So dia akan dapat by unit, tak ada apa-apalah, seperti yang kebiasaan iGrant punya construction. Dia memang tak ada apa-apa. Tak ada macam free apa-apa, tak adalah. Okay. So kalau kata buyer tanya ada freebies ke apa ke, tak ada. Okay, tak ada freebies. Alright, ini adalah dia punya layout plan. Okay, ini adalah dia punya site plan. Okay, site plan kalau kata bila kita datang, ini adalah jalan masuk. Ini adalah yang pagar besi. Dia punya fencing kan. Fencing kalau kita tengok dekat sini dia punya pagar besi kan. Dekat sini dia punya pagar jalan masuk tu. Okay. So dia jalan masuk, dia kawasan lapang dia di hadapan. Kawasan lapang ni selalunya children playground lah. Kawasan lapang. Okay, children playground. Lepas tu dia akan terus saja ke belakang. Dan dia ada 25 unit. Ada 25 unit sahaja. So apabila 25 unit sahaja, maksudnya tak ada STP. So semua ni akan menggunakan septic tank. Faham kan? Faham ya? Okey, buat masa ni kalau ditengokkan tak ada yang end-lot ataupun corner telah dipangkah. Ya, telah dipangkah sama ada itu mungkin tak tahulah, mungkin tengah proses loan ke apa ke, dan kemungkinan nanti akan datang akan buka ke. Okey, tapi buat masa sekarang cuma yang ada intermediate sahaja. Okey, yang buat ada sekarang intermediate sahaja. So nama jalan ni, nama jalan telah ditetapkan oleh pihak majlis, iaitu Jalan Cengkih 32. Okey, kat depan ni nama Jalan Cengkih 1, dekat dia punya tu Jalan Cengkih 32. Alright, so ni ada PC number dia apa semua. So apabila memberi report kepada memberi report ataupun sebaiknya ya, tulis PT number, tulis nombor rumah yang dia ada warna merah ni kan, nombor rumah dan juga PT number. Okey, sebab developer dia memang gunakan PT number. Nanti saya takut saya confuse. Kalau kata just tulis number saja, saya takut nanti salah unit. Bukan salah unit saja, saya takut saya salah projek. Sebab PT number dia, projek-projek ni memang setiap projek dia akan lain-lain PT number. Kan, tapi nombor rumah ni dia jadi sama. Kan? So kalau boleh letak nombor rumah dan juga PT number sekali. Ya. Alright. So clear bab site plan. Okay, clear bab site plan. Okay. You land owner tu apa warna biru tu? Land owner Land owner. Okay. Apabila land owner bermaksud ini adalah projek joint venture. Siapa tanya tadi tu? Suzy Suzy. Okay. Dia macam ni. Developer dia dapat sebidang tanah tu sama ada dia beli tanah tu daripada landowner ataupun dia buat joint venture. Kalau dalam keadaan macam ni bermaksud joint venture. Maksudnya landowner ni ada dia punya bahagian. Ni mungkin dalam 20% kot, 20%, 15%, 20% lah kot. So landowner dia dapat 5 unit. Sebab dia nak corner. Kalau dia tak nak corner, mungkin dia akan dapat 6 unit. Dia lebih kurang macam tu lah kalau dia dengan developer. Rumah tu kita tak boleh jual lah. Nanti owner punya. Jual kecuali apabila rumah dah nak siap nanti ke apa ke, landowner buka. Dia minta developer tolong jual. Itu kemungkinan developer akan buka untuk kita jual. Okay. So dia dapat commission lah macam tu? Siapa dapat commission? Landowner. Ke dia dapat semualah harga tu? Kalau landowner jual maksudnya duit semua dapat kat landowner. Okay. Sebab itu hak milik landowner. So harga ada diskaun jugalah semua macam rumah-rumah lain? 10% tu? Harga samalah. Sepatutnya harga samalah. Tapi kita tak tahulah kalau buka dah nak siap. Bila dah nak siap ni harganya sama. Cuma kemungkinan rebate yang akan berlainan. Okay. So, harga samalah 3.5 kan. Tapi mungkin rebate tak ada ke, rebate 50 sen ke. Kalau rumah dah nak siap ataupun rumah dah siap baru landowner nak jual. Okay. Ataupun landowner buat sewakan ke, itu kita tak tahulah. Ataupun landowner nak jual sendiri. Bila dah jadi hak milik landowner boleh jual sendiri.
kalau dia nak jual. So developer akan jual hak milik dia sahaja, kecuali dia dapat kebenaran daripada landowner untuk nak jual unit landowner. Okey, tapi buat masa ni dia memang akan jual unit yang under developer sahaja. Okey. So itu antara developer dengan landowner lah, tak kena-mengena dengan kita. So kita tak perlu nak tahu ini tanah landowner ke, ini tanah siapa ke, kita tak perlu tahu sebenarnya. Okay. So it's better kalau kita dapat terus dengan developer kata, oh okay, ni tanah ni rumah ni nak buka reopen, dia kata. Okay, kita jual je. Tak kisahlah landowner tanah tu, bukan ke. Tugas kita adalah buat marketing untuk membantu developer untuk menghabiskan punya jualan itu kita punya gambar pertama. Okay. So yang lain tu kita tolak, kita tak perlu ambil tahulah. Alright, walaupun kita dah tahu ni tanah landowner, tapi nanti kita kena jual tanah landowner, kita anggap kita berurusan dengan developer. Kita tak akan berurusan dengan landowner. Okay, apa-apa hal pun kita hanya berurusan dengan developer sahaja. So landowner benar, kita tak perlu ambil tahu. Alright. Okay. Kak Ayu. Ya. Kak, yang jalan itu belakangan boleh connect ke? Jalan Cengkih 3. Cengkih 3? Yang hujung itu? Ni Cengkih 3 ni, dia ada jalan lah belakang. Masa Kak tengok semalam, tengok dia macam jalan mati dekat belakang ni, tanah orang lain. Oh. Kat belakang ni tanah orang lain. Kecuali lah nanti kalau kata ada projek. Kalau ada projek lain dekat belakang ni, memang akan ada kemungkinan jalan tu akan bersambung. Oh, okey, baik. Pihak Magis akan suruh sambung lah kalau kata ada projek lain. Kak Ayu ni gated Tak. Okay. Ini bukan gated, ini adalah individu title. Individu title. Kalau gated, guarded, dia kena strata title. Yang ini adalah individu title. Okay. So sebab ini pocket file. Pocket file ini pocket project. Kalau projek kecil-kecil macam ni dipanggil pocket project. So selalunya kalau yang guarded ni dia adalah projek yang besar, yang tanah dia lebih besar. Contohnya macam Platinum ataupun macam dekat Cybersouth, dia macam dah township. Kan, Platinum tu pun sebenarnya besar, nanti dia akan sambung, dia akan ada another project apa semua kan. Itu selalunya kebanyakan dia developer akan buat gated. Tapi kalau kata projek yang kecil-kecil, yang projek pocket project ni kita panggil, dia adalah dia tak ada gated. Okey. Cuma kat belakang ni mungkin dia buat longkang macam tu lah. Dia tak ada pagar. Alright. Kecuali kalau kata penduduk nak buat, itu kemudian, itu kita jangan ambil kisah. Itu hal kemudian hari kita jual dulu. Okay. Alright. Okay. So itu site plan. Okay. So ini adalah lokasi amenity. Saya ambil 4 yang utama lah. Yang utama. Okay. Daripada kawasan ni yang dia sangat berdekatan dengan KLIA dan juga Kota Warisan. Dia sangat dekat. Dalam 13 km saja. Kalau KLIA lagi dekat, keluar dekat Movenpick Hotel kan. Dekat situ dah boleh ke KLIA. Okay. Ke Putrajaya 18 km, ke Cyberjaya lebih kurang 26 km. Saya tak sampai kot ke Penang. Lebih kurang lah 26 km Cyberjaya. So saya ambil tempat yang 4 location yang selalunya kita boleh attract orang untuk nak beli daripada yang kerja kat Putrajaya, kerja kat Cyberjaya ataupun kerja kat KLIA sangat dekat. Okay. Ataupun kalau kata orang tu dapat Teluk Panglima Garang lebih kurang 30 km daripada tempat ni. Okay. Kalau nak kata amenities, okay, kalau kata amenities, okay, kalau siapa yang dah pernah pergi tempat ni, kalau siapa yang dah pernah pergi tempat ni, dia memang ada dekat sebelah Taman Langat Utama juga, dekat belah hadapan sikit, ataupun sebelum sampai simpang, sebelum sampai ke projek ni, dia dekat situ kan, dia ada satu kawasan rumah shop lot tau. So dekat situ dah ada klinik, street mart dah ada kat situ, kedai makan banyak,
ada kedai hardware. Okay, so memang sangat berdekatan. Memang sangat dekat. Okay, kalau kata nak McDonald ke, nak KFC ke, Mary Brown ke, boleh pergi Kota Warisan. Nak shopping ke, apa ke, boleh pergi Main Outlet. Dah dekat dah dengan KLIA. Sebab dia dekat dengan KLIA, boleh pergi Main Outlet. Siapa tu? Boleh pergi ke Main Outlet. Kalau kata nak bershopping lah, kan? Okay, nak shopping barang-barang branded ke kan. So sebenarnya kalau Kota Warisan tu kita tahu Kota Warisan dekat mall kan. KLIA memang akan lalu Main Outlet apa semua. Putrajaya adalah lagi banyak mall kat Putrajaya. So Cyberjaya pun adalah kawasan yang membangun juga. So location ni cantik lah. Location ni cantik. Okay, terutama siapa yang bekerja dekat KLIA. Sekarang ni KLIA dah buka belum untuk loan dia? Vincent? Okey kan? Siapa yang kerja KLIA? Dah okey kan? Macam stewardess, pilot, boleh kot? Hopefully dah open lah. Okay, so ini adalah location dengan dia punya amenities. Okay, dia punya kalau Google Map kita memang dah ada share dekat dalam ni lah. Dalam apa? Dalam WhatsApp group memang dah ada. Okay. So, sekarang ni kita pergi ke package pula. Okay, itulah seperti yang saya cakap tadi. Okay. Di property ni dia tak ada legal fee free, dia tak ada MOT free, dia tak ada patenting free, dia tak ada. Okay, dia tak ada tu semua. Alright. Dia cuma bagi rebate sahaja. Okay, rebate pun dekat sini dia ada dua. Okay, untuk non-bumi rebate dia 10%. Untuk bumi lot rebate dia 14%. Okay, so kalau kata anda ada buyer non-bumi, okay, kalau kata anda ada buyer non-bumi, dia punya fee, legal fee, apa-apa semua lebih kurang dalam 12K. Lebih kurang dalam 12K. Dia punya legal fee, okay, dia punya MOT, dia punya stamping lebih kurang 12K. Okay, kalau kata non-bumi rebate. Kalau kata non-bumi dia 10% saja. Kalau kata non-bumi dia boleh dapat 100%, so dia akan dapat cashback lah. Kalau kata tak dapat 100%, so maksudnya dia kena boleh bayar 12K. 12K ni boleh keluarkan daripada KWSP lah, ataupun kalau kata dia ada simpanan. Tapi kemungkinan akan kurang ya. 12K ni kita masukkan sekali dengan legal fee untuk loan. Okey, seperti mana yang kita tahu legal fee untuk loan kita boleh masukkan di dalam loan, kita boleh finance. So kemungkinan akan kurang sikit lah. Akan kurang. Alright, ini estimate ya, 12,000 ni adalah estimate sahaja. Okay. Untuk bumi lot pula dia ada rebate 14%. So rebate 14% ni maksudnya dia ada cashback lah kalau kata buyer dapat 90% loan. So kalau kata buyer dapat 90%, so maksudnya ada cashback. Ada cashback lah. Okay, kalau kata dia dapat 90% loan. Ada cashback 4%. So 4% ni lebih kurang dalam 12,000 jugalah, 13,000 ke 14,000 lebih kurang. Okay, bila 4%. Sebab yang ini maksudnya kalau kata bumi dia mungkin boleh cover. Dia dapat cashback, so dia mungkin boleh keluar dulu 12,000 daripada dia punya KWSP, sebab nanti bila dia dapat backup position, dia akan dapat cashback. Okay. So ini peluang yang baik jugalah. Okay. Sebab peluang yang baik juga sebab sebelum ni kalau kata dekat area Canggang ni
Kita hanya jual yang Bali Reserve Land sahaja. So sekarang ni kita ada open. Kita ada open. Kita ada yang untuk non-bumi, kita ada yang bumi. Sebab saya rasa itu ada juga kita punya konsultan tanya, oh tak ada ke yang non-bumi punya. Okay, so sekarang ni dah ada yang non-bumi punya. So kalau you ada customer yang selama ni memang cari rumah dekat area-area situ, okay, you boleh suggest this. Alright, you boleh suggest. Okay, so bila kita cakap package, so ini sajalah package dia sebab dia tak ada benda-benda lain dia tak ada. Okay, so kita pergi ke price list. Tapi saya rasa dekat sini tak nampak kot dia punya price list kan. So saya akan okay. So ini ada nampak dia punya price list. Nampak tak price list dia? Clear tak? Clear tak price list? Okay, ini sebahagian lah tapi serupa je. Okay, price list ni, yang ni saya ambil daripada Google Drive ya. Maksudnya dekat dalam Google Drive dah ada price list ni. Ni saya ambil daripada Google Drive. Okay, so sebab saya tak ada bagi tahu end-lot, chronolot sebab end-lot, chronolot dekat situ dia dah book. Okay, so sekarang ni kita tumpu kepada intermediate. Okay, so kalau tengok dekat sini dah memang mudah. Okay, sebab dia dah tulis SMP berapa? SMP 351,000. So boleh tak saya besarkan sikit? Boleh lah nak besarkan. Tapi you orang nampak tak? Nampak kan? Okay. So dekat sini dia tulis 351,000. Kalau kata dia punya SMP price untuk intermediate. Okay. Selling price pun dia dah tulis dekat sini. Selling price pun dah ada dah dekat sini. Okay, selling price pun dah ada dekat sini. Bumi, non-bumi. Okay, so bumi 308,800. Kalau kata non-bumi 315,900. Okay, so ini adalah dia punya harga. So dekat sini pun kan kalau tengok dah ada lengkap dah. Okay, dah ada lengkap dia punya land size berapa. Okay, land size dia ada dua tau. Kat sini adalah meter persegi. Nanti jangan terkejut pula. Kan? Terkejut pula tengok meter persegi tengok kenapa kecil sangat? 109 meter persegi ya. Bukan 109 kaki. Bukan 109 kaki memang kecil. Kan? Kalau katakan ikut dia punya besar kaki dia 1,186 kaki. Okey, kaki persegi lah. Okey, 1,186.32 kaki persegi. Okey, yang ni yang dia ikut land size ni dia ikut daripada title. Land title punya. Okey. So, okey, yang ini pula dia punya build up. Nah, ini land size. Ini land size kan? Ini land size. Okey, ini dia punya build up. Okey, yang ini dia punya meter. Okey, meter persegi dia build up 86.14 meter persegi. Jangan kejutkan you punya customer kata 86. 86 you tak bagi tahu meter ke, tak bagi tahu kaki persegi, nanti you punya customer ingat 86 kaki persegi. 86 kaki persegi besar mana? Besar bilik pun lagi besar daripada 86 kaki persegi kan. Okey, so dia punya kebesaran dia adalah 927.2 kaki persegi. Kalau you biasa guna kaki persegi. Kalau biasa guna meter persegi, you guna meter persegi. Tapi kena tulislah sebab selalunya dekat Malaysia ni yang saya perasan, bila kita customer tanya, bukan kat Malaysia lah, saya lah kebiasaannya. Bila customer tanya berapa besar, dia akan tanya berapa kaki tau. Dia tak akan tanya berapa meter. Dia tanya berapa kaki. So macam saya pun kebiasaan pun kaki jugalah. Okay. So kita kena bagi tahulah 927.2 kaki persegi. So dia dalam 20 kali, tu dia kata 20 kali 40, berapa tadi? 46. 20 kali 46.2. Dia kurang. 0.33. Okay. So yang itu adalah dia ikut daripada sampai carport yang saya cakap tadi.
So selling price kat sini dia dah ada, S&P price pun dah ada. Okay. So anda boleh rujuk dekat price list ni. Apabila nak sebaiknya print. Okay, sebaiknya print. Kalau boleh print lah. Sebab bila kita print, senang kita nak tengok. Seboleh-bolehnya print. Okay. Alright. So itu adalah dia punya harga, dia punya price list. Tapi kalau kata corner and lot, dia punya harga dia jadi lain lah. Okay, kalau corner and lot harga jadi lain. Okay. So boleh rujuk dekat sini ya. Dah ada dekat dalam Google Drive. Okay. So itu dia punya price list. Sebab saya letak je dekat sini tapi sebenarnya tak nampak. Kecil kan bila kita dah edit apa semua dia jadi tak clear. So lebih baik tengok dekat ni. Alright. So seterusnya okay, booking fee. Booking fee ni nak bank in kat mana? So dekat dalam Google Drive pun saya dah letak juga nak bank in dekat mana. So ni nombor account dia, bank public bank dan booking fee dia adalah 500. Okay, developer dia bagi 500 untuk booking. Alright. So ada apa-apa nak tanya tak? Kak nak tanya. Yang jalan depan tadi akak tulis 25 tu 25 apa ya? Terlepas pandang tadi. Terlepas dengar. 25? Yang jalan depan master layout tu. Jalan depan jalan Cengkih tu. Akak tulis 25 kat tepi longkang tu. Kotak panjang tu. Oh, 25 unit. Oh, okey. Keseluruhan ni dia ada 25 unit. Okey. Terlepas. Okey. Itu 25 unit. Okey, kalau kata nak ikutkan nanti kan mungkinlah ada you punya customer tanya berapa dia punya lebar jalan. Lebar jalan ni adalah standard 50 kaki. Oh. Kalau lebar jalan yang ni 50 kaki. Standard dulu 40, sekarang 50. Oh, ni majlis punya requirement Yep, majlis punya requirement. Oh, okey. Okay. So sebab tu rumah jadi pendek. Kalau tak boleh tambah lagi 5 kaki. Tak apalah, 3 kaki okey lah cukup tu. So dekat belakang ni saya rasa dalam 10 kaki. Daripada rumah ni ke belakang ni sepadan tanah sebelah 10 kaki. Oh. 10 termasuk yang 3 tu yang 3 tanah. 3 tanah? 3 tanah yang mana? 3 tanah belakang tu. 3 tanah belakang? Kan layout 3 kaki belakang tu tanah dia. Oh tak termasuk di luar. Yang 3 tanah belakang tu adalah termasuk di dalam geran. Maksudnya itu adalah hak milik buyer. Yang dekat belakang yang akak cakap ni, ini adalah yang hak milik majlis. Oh. Hak milik pun standard tak? Okay, setback. Standard juga 10 kena belakang tu. 10. Dia panggil setback belakang lah, setback belakang. Setback ni kiranya macam untuk laluan kecemasan ke kan? Untuk bomba nak lalu ke. Sepatutnya belakang ni tak bolehlah letak apa-apa kan? Kena setback belakang lah. Okay. Memang kena buat lah. Itu requirement developer. Ni belakang ni 10 kaki. Jadi kalau 10 kaki lepaslah kereta bomba kot. Lepas kan? Lepas tu. Lori kot tak lepas. Ya? Lori besar tu tak lepas kot. 10 kaki. Lori, buat apa lori nak lalu kat belakang? Yang penting lori sampah tak tahulah. Kan? Tapi yang penting untuk kecemasan lah. Kecemasan memang sepatutnya memang belakang ni adalah requirement adalah untuk kecemasan. Kalau kata bomba ke kan, kebakaran ke apa ke, sebab itulah kat belakang ni ada setback dalam 15 pula 10 ke 15 lah. It depends pada majlis jugalah. 10 tu minimum lah Minimum tu 10 lah. Minimum tu 10.
Dia kalau depends pada majlis. Kadang kalau majlis dia ni Datuk dia punya apa? Datuk Bandar tu. Kalau majlis tu majlis pembandaran kan Datuk Bandar. Kalau majlis daerah dia punya kepalanya tu dia nak 15 kaki, 15 kaki lah. Kalau dia kata nak 10 kaki boleh 10 kaki, boleh lah 10 kaki. Dia bergantung. Okay, yang tu developer punya cerita. Developer punya cerita. Okay. Okay. So ada apa-apa nak tanya sekejap. Saya Sekejap saya stop recording.